karang kitab Insan Al-Kamil. Okey, teruskan. Selain daripada itu, istana juga dijadikan sebagai pusat terjemahan dan menyadur karya sastra Arab dan Parsi. Pada zaman dahulu, istana menjadi tempat kegiatan menterjemah dan menyadur kitab-kitab agama Islam. Istana juga menjadi tempat menyimpan kitab tersebut. Antara kitab yang diterjemahkan seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Istana juga dijadikan sebagai tempat penghasilan undang-undang. Antara undang-undang yang dihasilkan pada masa itu adalah Undang-Undang Melaka, iaitu dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka. Pada mulanya ia adalah merupakan peraturan yang bertulis. Peraturan itu diadakan untuk melindungi kerajaan, rakyat dan negeri Melaka. Satu lagi undang-undang yang dihasilkan di istana pada masa itu adalah Hukum Laut Melaka, merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tata cara jual beli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda, serta tanggungjawab pegawai kapal. Undang-undang ini digubal untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. Okey, teruskan. Bagi penuan yang nombor 4 pula adalah tempat istana dijadi sebagai tempat menyimpan karya buku hasil penulis tempatan dan asing. Istana Melaka juga dijadikan tempat menyimpan atau perpustakaan kitab-kitab agama dan sastra saduran antara karya yang disimpan di istana pada masa itu, sehinggalah menjadi tinggalan sejarah kita pada hari ini. Antara karya-karya yang disimpan pada masa itu adalah Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Bayan Budiman. Istana Melaka juga dijadikan tempat menyimpan atau perpustakaan kitab-kitab agama seperti kitab Maklumat Alda Al-Manzum oleh Isya Al-Shaziri, Ihya Al-Ulumuddin oleh Al-Ghazali dan Minhaj Al-Talibin oleh Al-Nawawi. Yang terakhir adalah istana pada masa itu juga dijadikan sebagai tempat mengadakan perbincangan dan perdebatan ulama terbilang ulama tentang agama Islam. Mengikut catatan Ibnu Battuta, seorang pengembara berbangsa Arab, istana Raja Pasai merupakan pusat pengajian Islam yang terulung pada abad ke-14 Masihi. Perbincangan dan perdebatan isu-isu agama sering diadakan di Istana Sultan. Perbincangan turut disertai oleh para ulama dan Sultan Pasai ketika itu, yaitu Sultan Malik Al-Zahir. Sementara itu, Istana Melaka juga menjadi tempat perbincangan ilmu agama dan pusat pengajian bagi putra-putra raja di seluruh alam Melayu. Sekian, terima kasih. Itu saja, Madam. Okey, teruskan dengan pembentang yang lain. Sekejap, Madam. Norizan. Rizan pula ke? Rizan. Ani duduk. Ani, Madam. Ani, okey. Ani nak control slide pula ni. Madam change as presenter. Sekejap. Okey, Arni cuba share screen. Boleh Arni? Tekan share and then share screen kamu. Cari slide. Boleh Arni? Ada masalah ke? Madam, Ya. saya yang akan play dia punya tu. Oh, okey. Alright, sekejap.
Okay, alright. Boleh share sekarang. Okay. Okay, nampak? Okay. Boleh teruskan ya? Okay, dengar-dengar. Teruskan. Melaka sebagai pusat keilmuan, bahagian undang-undang di Melaka. Maksud undang-undang ialah dari segi politik, dalam politik dan perundangan, merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-ahli masyarakat. Ia adalah peraturan suatu negara. Okay, teruskan. Undang-undang terbahagi kepada dua, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 pasal dan ia berkaitan dengan hal ehwal masyarakat, raja dan menteri, negeri, taklukan dan jenayah. 18 pasal daripadanya bersandarkan syariat Islam. Undang-Undang Laut Melaka pula mengandungi 25 pasal berkaitan hal ehwal laut dan berkapalan. Hanya satu pasal sahaja bersandarkan syariat Islam. Jajak, Madam. Ya, cakap. 2 slide tadi 2 slide saja Okay. Madam. Alright, teruskan. Madam. Nurisan. Assalamualaikum, Madam. Salam. Alright, boleh teruskan. Dan salam sejahtera. Saya Nuriza Binti Osman akan membentangkan Melaka sebagai pusat keilmuan. Golongan yang terlibat dalam kegiatan ilmuwan ini adalah Sultan, pedagang Arab, golongan cerdik pandai seperti jurutulis, pengarang dan ulama. Sultan pada zaman kegemilangan tersebut adalah Megat Iskandar Shah 1414 Masihi hingga sultan-sultan yang akhir sebelum tahun 1511. Begitu mengambil berat tentang perkembangan pelajaran dan pendidikan Islam. Rumah-rumah, masjid dan surau berperanan sebagai pusat pengajian Islam, bahkan juga istana-istana sultan. Rakyat digalakkan belajar di mana-mana sahaja pusat pengajian ketika itu dengan memberi penekanan intensif terhadap pengajian Al-Quran dan asas agama. Hasil dari kegiatan pengajian Islam yang dipelopori dan diawasi oleh sultan-sultan bukan sahaja dapat menghapuskan buta huruf, bahkan dapat melahirkan tokoh-tokoh agama dari kalangan tempatan. Dikatakan Raja Alauddin Riayat Shah 1477 hingga 1488 Masihi sendiri adalah
seorang ulama. Semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, istana merupakan pusat kegiatan ilmu. Istana dijadikan tempat pertemuan ulama, pendakwah dan cendekiawan Islam. Aktiviti yang dijalankan ialah penulisan, penterjemahan dan penyaduran kitab agama Islam. Kegiatan penterjemah dan menyadur karya sastera Parsi dan Arab telah dilakukan oleh ulama dan jurutulis. Kegiatan menyadur dan menggubal kitab-kitab perundangan Islam juga dijalankan. Beberapa kitab perundangan seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka telah digubal. Istana Melaka menjadi tempat penyimpanan buku-buku yang ditulis oleh penulis tempatan dan asing. Istana Melaka juga dijadikan tempat perbincangan dan perdebatan ulama tentang hal-hal agama. Kegiatan ilmu di istana ini terhad kepada golongan istana dan bangsawan sahaja. Fungsi istana selain dari tempat belajar dan bermuzakarah ialah berperanan sebagai perpustakaan, tempat penterjemahan dan penyalinan buku-buku. Pedagang Arab di samping berdagang di Melaka, mereka turut menyebarkan agama Islam dan turut membawa ulama bersama mereka. Ulama-ulama ini telah menjadi guru agama di Melaka dan mengajar di surau dan madrasah. Kemahiran dan kepakaran mereka adalah seperti berikut. Aktiviti perdagangan dari Timur Tengah dipelopori oleh orang Arab setelah mempelajari dan mahir dalam ilmu pelayaran yang diperolehi daripada orang Parsi sebelumnya, di mana memang diketahui bahawa orang Parsi memang mahir dalam teknologi pembuatan kapal dan ilmu pelayaran. Pedagang Cina. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, bumbung piramid digunakan untuk pembinaan Masjid Melaka style, manakala reka bentuk bumbung yang lain diguna untuk membina rumah ibadat dan bangunan tradisional Cina. Penggunaan reka bentuk bumbung-bumbung ini kemudiannya disebarkan di kawasan-kawasan yang berdekatan seperti di Jepun, Korea dan Taiwan. Oleh itu, jangka masa 2000 tahun sudah tentu menjadi bukti bahawa pengaruh reka bentuk bumbung Meru atau bumbung piramid ini didatangkan khas dari China, terutamanya sewaktu pelayaran Cheng Ho. Golongan cerdik pandai. Penulis. Mengarang surat rasmi raja, menggubal perjanjian dan menjadi guru kepada anak-anak raja. Golongan cerdik pandai yang kedua iaitu pengarang. Mereka menghasilkan sejarah, menghasilkan pelbagai jenis kesusastraan, menyusun silsilah raja, mencatat diari istana. Selain itu, terdapat kegiatan menterjemah dan menyadur karya sastra dari Arab dan Parsi. Hikayat Melayu turut dihasilkan seperti hikayat Hang Tuah dan hikayat Bayan Budiman. Golongan terakhir, golongan cerdik pandai iaitu ulama. Mereka merupakan pedagang mubaluh yang mendapat tempat istimewa dalam kerajaan Melaka. Sultan sendiri menuntut ilmu daripada mereka seperti Sultan Mansur Shah berguru dengan Maulana Abu Bakar, manakala Sultan Mahmud Shah berguru dengan Qadi Yusuf. Kesimpulannya, agama dan ilmu pengetahuan merupakan dua perkara yang saling berkait dan pengaruh mempengaruhi. Boleh diibaratkan sebagai roh dan dengan jasad bagi sesuatu badan. Tidak bergerak jasad tanpa roh, begitu juga tidak berfungsi roh tanpa jasad. Tidak sempurna iman seseorang tanpa ilmu pengetahuan, begitu juga tidak berperanan ilmu secara hakikinya tanpa iman. Sekian, terima kasih. Okey, terima Itu saja, kasih Madam. kepada Muhammad Taluka, Nurizan dan Nurul Arni. So nanti untuk Ezra ni, Ezra kita dapat masuk macam mana? Tak apa, nanti Ezra nanti dia secara individu sajalah kepada madam. Okey, so satu pemandangan yang baik. So kamu dapat menguraikan berkenaan dengan peranan Istana Melaka sebagai aktiviti keilmuan dan
apa yang kamu elaborate dan apa yang kamu explain tu bertepatanlah dengan tajuk yang kamu dapat. Okay, alright. So good job kepada kumpulan DEP 2. Terima kasih dan Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. alright.
Okay, Lukman. Tunggu siapa satu seorang lagi? Alfonso, madam. Okay, tunggu Alfonso masuk. Sudah, Okay, siapa madam. yang akan share screen? Siapa yang akan share slide? Ke kamu nak saya share daripada Google Classroom? Okay, selamat pagi, madam. Selamat pagi. Okay, so sekarang siapa yang akan share slide? Kamu semua pakai laptop ke pakai handphone? Buat masa sekarang pakai phone, madam. Okay, so ada tak upload slide di Google Classroom? Ada. Ada, madam. Okay, kejap. Madam cari dulu. Kamu kumpulan. Asal boleh, madam. Mana Syaiful lah? Kenapa dia tak balas mesej madam? Tak tahulah, madam. Dia dekat mana sekarang? Dia tinggal di mana? Madam, saya Ya. ada benda saya nak cakap dengan madam pasal Syai. Kenapa dia? Macam ni, madam. Kami, saya, Alfonso dengan Natasha sudah buat kerja, madam. Tapi bila kami tiga ni sudah tanya dengan Syai tu, dia macam bagi alasan yang banyak, madam. Dia cakap apa? Dia cakap dia ada tugas exco asrama lah. And Dia dia dekat asrama ke sekarang? untuk sekarang saya tidak tahu, Dekat madam. poli sekarang. Dekat poli, madam, saya rasa. Habis bagi untuk kelas-kelas lain dia masuk tak? Mostly untuk kelas lain, selalunya dia tidak attend, madam. Saya tidak tahu apa masalah dia. Kamu satu kelas dengan dia kan yang untuk subjek-subjek yang lain? Satu kelas, madam. Tapi kelas lain pun dia tak masuk juga? Ada juga dia tidak masuk, madam. And lecturer lain pun ada juga cakap pasal dia. Lukman, tak adalah madam cari dekat Google Classroom ni kamu punya slide tajuk apa? Melaka sebuah pusat pentadbiran yang sistematik. Melaka sebuah pusat pentadbiran yang sistematik. Ni ada dari DEP 2, BTS Army, yang ni daripada DEP. 7ning. Tak adalah Lukman, boleh tak bagi dekat dalam madam punya PM madam punya WhatsApp? Slide tersebut. WhatsApp. Dapat tak? Memang tak ada ke, madam, dalam Google Classroom? Ezra, ni Ezra. Ni apa? Sebab itu, madam, semua slide kami sudah dihantar dekat Syai sebab Syai yang pandai compilekan slide kita orang, madam. Oh, tak ada dia tu. Oh, ya kah? Tak Kami ada. ada slide tapi slide untuk bahagian masing-masing saja, madam. Kamu tak dapat nak tu ya? Tak apalah, kamu just baca je lah, boleh tak? Baca. Maksudnya, boleh ke kamu share screen daripada telefon tu? Share screen ke, madam? Sekejap. Madam contoh so madam buat kat Lukman dulu. Okay, Lukman nampak tak? Ada tak button share dekat kamu? Button Sebelah share. button mikrofon, button video, satu lagi button share. Ada tak? Tidak ada, madam. Tidak ada Okay, macam ni lah. Kamu just bentang tanpa slide saja. Nanti slide kemudian baru upload di Google Classroom. Dapat? Oh, madam. Yang share content tu kan, madam? Share content adakah? Share Ada, content. madam. Share content ada, madam. Okay, cuba share. Saya mulakan dulu, madam. Dapat ke? Sekejap, madam. Madam. Ya? Saya sekarang ni pakai phone, madam. Kalau macam tu kamu bentang sajalah tanpa slide boleh? Kalau saya buka kamera belakang boleh kan, madam? Buka kamera belakang.
Ikut kamu lah. Macam mana pun. Saya cuba dulu ya, madam. Macam ni, madam. Boleh. Boleh, madam? Boleh. Kalau begitu, saya mulakan dulu lah, madam. Okey, teruskan. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Fatin Izzati Muhammad Tahir. Hari ini saya akan membentangkan bagi tajuk Melaka sebuah pusat pentadbiran yang sistematik. Ini adalah sumber rujukan untuk kumpulan kami. Pengenalan asal-usul sejarah Melaka, Kesultanan Melaka. Sejarah Melaka bermula para mesuara putih raja dari Palembang telah terlibat dalam peperangan merebut takhta kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-14. Para mesuara kemudiannya ke Sungai Ujong sebelum singgah di Betam iaitu berdekatan dengan muara Sungai Melaka. Oleh itu, Baginda telah melihat anjing pemburuannya ditendang oleh seekor pelanduk. Dengan itu juga, Baginda amat kagum dengan keberanian pelanduk putih tersebut dan membuat keputusan untuk membuka negeri di situ. Oleh itu, melalui peristiwa tersebut, Baginda telah bertanyakan nama pohon tempat Baginda bersandar dan pengikutnya memberitahu bahawa nama pohon tersebut adalah pohon Melaka. Seperti dalam gambar tersebut. Baginda telah membuat keputusan untuk menamakan negerinya sempena nama pohon tersebut. Kesultanan ini memerintah Melaka selama 110 tahun sehingga ditewas oleh pihak Portugis pada tahun 1511. Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah yang terdiri daripada nombor 1, Tanah Melayu, kini menjadi Semenanjung Malaysia. Nombor 2, Singapura dan sebahagian besar Sumatera. Semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melaka, lahirlah nama-nama besar seperti Tun Perak, Hang Tuah, 5 bersaudara yang merupakan pahlawan besar ketika itu. Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Kesultanan Melaka, merupakan mangsa keadaan disebabkan Portugal pada awal abad ke-16 sedang meluaskan kuasanya ke luar negara bagi merealisasikan impiannya iaitu 3K, keagamaan, kekuasaan dan kekayaan. Pemerintahan penjajah. Pada tahun 1511, Melaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Oleh itu, ia menjadi sesuatu pangkalan strategik bagi pengembangan pihak Portugis di Hindia Timur dan diperintah oleh mereka selama 130 tahun. Pada tahun 1641, Belanda menguasai Melaka dengan menewaskan pihak Portugis melalui bantuan Sultan Johor. Walau bagaimanapun, pihak Belanda tidak berminat menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan di antara timur dan barat. Belanda lebih mementingkan pembangunan Batavia, Jakarta iaitu di Indonesia sebagai pusat pentadbiran mereka. Oleh itu, Belanda telah menyerahkan Melaka kepada pihak British mengikut Perikatan British-Belanda pada tahun 1824. Di sini saya akan tunjukkan gambar wajah pimpinan Portugis iaitu Alfonso de Albuquerque. Okey. Melaka sebuah pentadbiran sistematik. Melaka mempunyai satu sistem pentadbiran yang tersusun dan sistematik. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem pemerintahan yang dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Hal ini juga, Sultan mengetuai pemerintahan yang dibantu oleh 4 pembesar yang dikenali sebagai pembesar berempat iaitu Bendahara, Temenggung, Laksamana dan juga Penghulu Pendahari.
Faktor-faktor Melaka mempunyai kawasan yang sistematik. Nombor 1, kedudukan geografi. Melaka terletak di kawasan yang strategik di Selat Melaka iaitu di pertengahan laluan perdagangan antarabangsa antara timur dan barat. Selepas itu juga, terlindung daripada tiupan angin monsun timur laut oleh Banjaran Titiwangsa dan angin monsun barat daya oleh Pulau Sumatera. Nombor 2, kemudahan pelabuhan. Melaka mempunyai kemudahan membaiki kapal, menyediakan rumah, persinggahan dan gudang untuk menyimpan barang. Kemudahan pengangkutan seperti kapal, perahu, jong, lancara dan gajah untuk para pedagang membawa barangan ke gudang. Pedagang juga mendapat bekalan makanan dan minuman dan angkatan tentera lautnya untuk melindungi pedagang daripada serangan lanun. Seperti gambar di hadapan, tengah-tengah ini adalah Selat Melaka. Peranan dan tugas bendahara. Sebagai penasihat raja dalam bidang pentadbiran. Kedua, Menteri Utama dalam melaksanakan dasar kerajaan. Pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Darat dan Laut. Selain itu juga sebagai ketua hakim dalam kes jenayah besar. Dan akhir sekali, pemangku Sultan ketika Sultan Gering atau keluar negara. Itu saja, Madam. Okey, Terima kasih. Luqman. Terusnya, Alfonso. Kamu nak pakai macam mana? Nak baca ke macam mana? Baca, Madam. Bacalah. Okey, Baca selamat apa pagi adanya. kepada Madam Fatin Izzati. Hari ini saya berbincangkan tentang peranan penghulu bendahari. Penghulu bendahari merupakan jawatan yang telah diwujudkan para mesyuara semasa memerintah Temasek sebelum Melaka. Bertanggungjawab sebagai ketua bagi bendahari, merupakan ketua urusetia istana yang menanggung hal dan perbelanjaan di dalam istana serta menguruskan belanjawan istana. Dikenali sebagai ketua kepada semua syah bandar yang tugas untuk mengutip cukai dan menjaga hal ehwal para pedagang yang berdagang di Melaka. Mewakili pemerintah bagi menerima ufti bagi wilayah jajahan. Seterusnya, peranan Laksamana. Bertanggungjawab untuk keselamatan laut Kesultanan dan laluan perdagangan China dan India dalam Selat Melaka. Peranan utama Laksamana ialah sebagai ketua angkatan laut dengan menjaga ketenteraman di laut, khususnya bagi para pedagang yang berdagang di Melaka. Berperanan untuk mengawal keselamatan Sultan jika Sultan keluar dari istana atau dikenali sebagai pengawal pribadi. Merupakan orang kuat dan dipercayai untuk menjaga Sultan. Jadi ketua duta iaitu sebagai perunding ke negeri-negeri lain untuk mengadakan rundingan dan wakil Sultan untuk menyampaikan utusan. Itu saja daripada saya. Jadi kamu tadi terangkan pasal peranan penghulu bendahari Pak Yes? Ya. Okey. Penghulu bendahari sajakah? Penghulu bendahari dengan Laksamana. Okey. Alright. Okey, terima kasih kepada Luqman dan Alfonso. Okey, kamu boleh keluar daripada Webex sekarang Sama-sama, Madam. Okey. Sama-sama, Madam. Maaf ya, Madam, kalau ada masalah. Okey, apa-apa masalah boleh bagi tahu Madam janganlah tak bagi tahu diam aja macam si Saiful ni kan. Tak respon pun apa yang Madam bagi. Okay. Madam. Ya. Boleh tak kalau saya nak request something lah, Madam? Request macam mana? Contohkan kalau Madam nak bagi kerja berkumpulan lagi dengan grup kita orang, kami orang sudah berbincang, Madam. Kami orang tidak mau shy lagi, Madam. Ya, Madam. Kamu tak mahu share lagi? Sebab boleh. Nanti kalau kalau dia nak lulus nanti dia buat kerja seorang lah. Okey, Madam.
Sebab apa-apa masalah kami semuanya berpunca dari dia, madam. Kenapa? Asal Dia tak respon ke macam tu? dia tak respon and dia anggap sebagai sambal lewa saja, madam. Itulah. Kalau di dekat poli tu kan madam ada je selalu dekat poli tu. Bukan tak ada pun, madam memang ada di poli. Madam memang kerja. Kan? Yalah, madam. Tapi untuk Syah itu saya tak tahulah kenapa dengan dia, madam. Itulah, dia ada masalah apa pun tak tahulah agaknya. Dia tu diam saja, madam. Tak, masalahnya Dia kalau ada sebenarnya tak ada masalah bagi masalah tu, tahu. madam. Jangan diam. Kalau tak bagi tahu, jadi kita tak tahulah. So kalau tak buat assessment ni, boleh gagal subjek ni. Kalau kamu nanti kena bagi tahu dia lah. Semua kamu message dia tak balas juga ke? Kalau kamu message si Syaiful ni, dia tak balas ke, Lokman? Kalau saya message, saya tanya hal-hal kerja macam slide ini, memang dia macam bagi alasan and dia tidak buat, madam. Okey lah. Okey, boleh Okey, madam. Terima kasih. Madam, saya ada soalan lagi, madam. Ya, apa soalannya? Kan grup kita orang belum hantar slide. Macam mana yang slide ini, madam? Kalau kamu tak dapat gabung slide tu, tak apalah. Okay, kalau kamu tak tahu macam mana nak gabung tu, kamu just upload saja di Google Classroom. Upload pecah-pecah pun tak apa. Maksudnya kamu ada 3 slide, upload je semua slide tersebut di Google Classroom. Okey, madam. Okay. So nanti tinggal upload slide saja di Google Classroom. Dan Natasha nanti dia suruh dia buat video lah. Natasha tu tinggal kat mana? Natasha, dia tinggal dekat Astana, madam. Astana lah, dekat Kuching juga. Dekat Kuching juga, madam. Oh. Tapi dia awal respon lah, madam. Dia cakap internet dia habis. Okey lah. Kalau macam tu, nanti Natasha buat video lah untuk part dia saja, suruh dia send dekat Telegram madam. Okay? Okay, madam. Okay, alright. Terima kasih. Sama-sama, madam. Okay, anda boleh keluar daripada Webex. Thank you, madam. Okay. Dengar sini. Okay. Masuk. Dengar. Aziz, Randy, siapa lagi? Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Siapa yang tadi yang nak share device tu siapa? Alif dengan siapa?
Alif ke? Rahman. Alif dengan Rahman. Okey, boleh. Mereka lah. Okey, tunggu Dia yang masak lain. tadi. Kamu nak madam yang handle slide ke kamu nak handle slide sendiri? Semua pakai telefon ke? Pakai handphone ke? Handphone, madam. Kamu ada bagi slide dekat Google Classroom? So madam ambil dekat situ je lah. Tanya Rahman loh. Rahman loh. Rahman dah masuk ke? Okay, tak apa. Tunggu yang lain masuk dulu. Okay. Ada slide kamu ni. Dekat Google Classroom. Tinggal Alif, Muhammad Yazid dengan Lutfi Rahman So kita tunggu semua masuk lah baru kita akan start. Madam. Ya. Di sini Alif dan Rahman ya, madam, pakai telefon Muhammad Firdaus. Okey, boleh. Muhammad Yazid ada? Dia tengah on the way masuk, madam. Okey. Masuk, Tunggu dia madam. masuk kejap. Alah, dah handphone tahu. Azik. Dah. Dia. Sing.
dah madam. Sing. Hello, Sing. Hai. Dah bangun ke Tuhan? Tadi Bi. Dah kali dah kukul kau, Sing. Tadi dah kebangun. Ya, anjing tu. Kau tengok miss call kau berapa kali? 10 kali pun lah, weh. Dah boleh start dah, madam. Kenyap bah. Dengar kau ya. Okay. Jadi ni Madam share slide kamu ni Ni ke slide kamu? Ada ya, nah. Video sini dah. Rumah. Hello, ni ke slide kamu? Okay, lah madam, dah madam. Ada slide madam. Okay, boleh start? Okay, madam bang. Ini go. Assalamualaikum madam dan selamat pagi. Hari ini kita orang akan membuat pembentangan untuk topik 3, fungsi selat Melaka sebagai pusat peradaban etika. Okay. Saya Rahman Wujud akan membentang untuk topik fungsi selat Melaka sebagai pusat peradaban etika. Okay, madam. Next. Okay, kalau nak suruh madam next, cakap next Okay, madam. Next, madam. Kesultanan Melayu Melaka merupakan nama yang cukup terkenal pada ketika Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa pada pertengahan abad ke-15. Ini dapat dibuktikan dalam teks Sulalatus Salatin dalam pernyataan maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka. Banyak bandar Melaka diperkenalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, madam. Kejap. Okay, madam. Seperti yang dapat dilihat di dalam peta yang saya telah selipkan, lokasi Melaka di Selat Melaka menjadikan Melaka sebuah tempat yang strategik terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Pelabuhan di Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut. Hal ini demikian membolehkan kapal dagangan berlabuh dengan selamat. Okay, madam. Next, madam. Belum. Saya madam. Belum, Jik. Okay, sistem dan pengurusan tersendiri. Kerajaan Melaka mempunyai sistem dan pengurusan tersendiri yang teratur dan tersusun. Juga mempunyai sistem pelabuhan perkapalan, sistem cukai, kemudahan prasarana, keselamatan para pedagang juga terjaga. Mempunyai kaedah-kaedah perniagaan dan mata wang yang digunakan, sistem timbangan dan nilai mata wang. Undang-undang dan peranan nakoda juga diperkenalkan oleh pihak Melaka. Next video. Okay. Pusat pelabuhan entry port. Berperanan sebagai pusat pelabuhan entry port dan menjadi tumpuan pedagang dari timur dan barat. Kesibukan di pelabuhan Melaka dapat dilihat melalui catatan Tome Pires. Melaka biasanya terdapat 84 bahasa yang dituturkan, setiap kata dan penuturan yang berbeza. Okay, madam. Next, madam. Okay. Bahasa Melayu, bahasa perantara ekonomi. Lingua franca ataupun bahasa Melayu merupakan bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara. Ianya digunakan dengan meluas oleh pedagang di pelabuhan Melaka. Bahasa Melayu juga mudah difahami dan pedagang asing dari luar tiada masalah untuk menggunakan bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. Okay, madam. Next, madam. Okay, jalinan hubungan diplomatik. Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan China. Orang Cina memasarkan barang-barangnya di Melaka seperti bahan wangian, permata, sutera, satin, balerang, besi, alat memasak, tembikar dan peluru.
Barangan utama yang dibawa balik ke China ialah lada, gaharu, candu, rempah dan bahan-bahan Nusantara. Okay, madam. Next, madam. Haziq. Okay, Haziq. Okay, saya madam. Okey, seterusnya Haziq. Pedagang dari Coromandel dianggap terpenting kepada Melaka. Menurut Tom Price dan Roy de Brio, mengarahkan 4 hingga 5 buah kapal besar datang ke Melaka dengan setiap tahun. Nilai dagangan antara 12,000 hingga 15,000 yang membolehkan Melaka memperoleh keuntungan besar. Pedagang dari Benggala terdiri daripada pedagang Arab dan Parsi, Turki dan Abyssinia. Bentuk satu syarikat yang besar untuk datang ke Melaka. Haziq. Oi. Haziq. Tak, Oi. aku pun tak, Haziq. Ambil lah. Aku pun tak. Ya Allah, kamu ni boleh pula macam tu So kira tek Rahman terlebih lah. Nak? Tak apalah, tak apa. Asalkan ada yang present. Tak apa. Teruskan. Boleh lah. Kau ambil lah. Ambil. Macam-macam. Dah, teruskan. Bentuk satu syarikat yang besar untuk datang ke Melaka. Antara barang-barang yang dibawa ialah makanan, beras, gula, daging, kain India dan sayur-sayuran kering. Barangan ini kemudian ditukar ke Melaka untuk membeli lada, jagung, cengkeh, sutera dari China, tembikar dari Jepun dan senjata dari Jawa. Next, madam. Interport terpenting bagi Melaka di India ialah kembayat. Ia mengambil masa selama 18 bulan untuk sampai ke Melaka dan melalui Laut Merah. Ketika angin monsun, mereka bertumpu di Kembayat dan akan menyediakan senjata kain bulu, kain saklat, barang tembaga, kismis dan pelbagai barangan lain. Pedagang dari Kahirah, Mekah, Oden, Ormuz dari kawasan timur, Mediterranean dan pesisiran timur Afrika akan berkumpul di Kembayat dan membentuk syarikat sebelum ke Melaka. Jik. Next, madam. Kau yakin? Kau di. Okey, Di, macam ni. teruskan. Pedagang dari pelabuhan Diu, Randir, Surat dan Daman akan menjadi perantaraan untuk memperdagangkan barang dari pelabuhan Arab seperti di Iskandaria, Mekah, Ormuz, Aib dan Jeddah. Membeli pelbagai jenis rempah, jagung dan emas dari Nusantara yang diperolehi dari Melaka untuk membawa balik barangan dari timur jauh untuk diperdagangkan di India, pelabuhan Arab dan ke Eropah. Next, madam. Bagi dia. Kau lah. Antara pedagang apabila barang akan menjual anak-anak kapal kepada saudagar di Melaka. Tom Price mengagarkan sepanjang bulan Februari dan Mac setiap tahun terdapat kapal kecil datang ke Melaka sama ada untuk menjalankan hubungan Apa ni typo ni, ya Allah. atau olahraga dari Melaka. Okey, seterusnya. Ya, aku sing. Madam, tinggi madam. Next. Boleh. Okay. Sing, aku pergi sing. Okay. Hubungan baik dengan China elak bencana di Siam. Next, madam. Okey, kejap.
Melaka dan Siam pernah mengalami krisis hubungan yang membimbangkan. Siam pernah mahu menjadikan Melaka sebagai negeri ufti tetapi gagal kerana Melaka mendapat naungan daripada China. Ekonomi mereka tetap menjalinkan hubungan yang baik dalam aspek perdagangan. Siam menjadi pembekal utama bahan seperti beras, gula, berbagai jenis rempah dan kayu-kayu ke Melaka. Next, madam. Idus. Okay, seterusnya. Saya madam. Oi. Salis. Tak, saya. Baik. Okay, seterusnya siapa ni? Perhubungan antarabangsa. Madam. Okay, teruskan. Hello madam. Okay, teruskan. Melaka amat mengawasi perhubungan antarabangsa. Contohnya, hubungan Melaka dengan Pulau-Pulau Ryukyu, Jepun amat baik di sekitar tahun 1460-an hingga 1480-an. Barangan yang dibawa dari Jepun adalah seperti kain, sutera, tembikar, pedang, habuk emas, perak, kipas, kertas dan sedikit makanan. Di Melaka, bahan ini ditukar dengan rempah ratus, arak dan kain yang didapati dari Benggala. Next, madam. Kemunculan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa. Tidak dinafikan lagi Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa. Melaka pernah berada pada satu tahap yang membanggakan dan dikenali di seluruh dunia. Kita dapat melihat hubungan antarabangsa yang dijalinkan dengan pelbagai negeri oleh Melaka dengan jelas. Terdapat lebih 80 bahasa yang dipertuturkan di Pelabuhan Melaka. Akan tetapi, lingua franca tetap menjadi bahasa lingua franca. Akan tetapi, lingua franca tetap menjadi bahasa utama di dalam komunikasi seharian. Sekian, terima kasih. Ya, habis dah select semua Habis. Okay. Semua dah present Dah. Okay, madam nak tanya. Soalan. Ada soalan tak kamu nak tanya madam? Madam nak tanya soalan ni. Kawan kamu ni si Saiful Rizal tu dekat mana sebenarnya? Saiful Rizal kah, madam? Ya, Saiful Rizal ni. Nya dekat asrama, madam. Poli Asrama, madam. Habis tu tak buat kerja semua, dia tak respon message. Net, Dia gagal ke diri, madam. Gagal ke diri. Madam. Siapa? Semua orang dah start kelas. Mana ada lagi orientasi? Tak ada lagi kan? Ya, busy ke diri, madam. Diri, madam. Busy apa? Busy apa dia? Saiful, madam. Kambur. Bagi tahu dia, kalau dia tak lulus subjek ni, tak nak repeat sem depan, suruh dia buat assignment. Dia belum bentang lagi. Dia belum bentang yang pertama, bentang kedua pun dia belum buat. Madam bagi masa sampai hari Jumaat ini Okay, madam. Kalau tak, madam terpaksa gagalkan dia lah. Dia sendiri dah nak gagal bukan salah madam. Madam dah bagi masa dah. Ya, ada soalan? Boleh, madam. Madam ni yang paling ada lagi spesial lagi strict daripada madam madam ni dah bagi sikit lah kelonggaran untuk buat semua boleh sharing device, semua asalkan present. Tapi ada juga lah yang tak buat. Thank you, madam. Madam. Okay, bagi tahu Saiful Rizal kalau kamu message dia ke, call dia ke, kalau kamu jumpa dia, kamu semua dari Kuching kan?
Ya, madam. Kucing kan? Ya, betul. Betul, betul, betul. Lagipun Randy kan ketua, madam. Bukan tak boleh jumpa kan? Randy ketua kelas, madam. Biar Randy yang Iman Syah, madam. Randy bagi tahu dekat Syaiful Rizal Sudah, Untuk sudah kelas-kelas sorry. lain dia macam mana? Kelas-kelas lain, kelas-kelas Sama, Netflix madam. semua masuk tak? Ambil tak indah, madam. Tak Tes buat juga. amali semua mesti buat. Kelas di jabatan kamu pun tak masuk juga ke? Oh, madam. Ya, selalu post hal poli, madam. Tapi sekolah kerja, madam. Jadi masalah apa? Masalah peribadi apa? Ya, ramai kerek, madam. Ramai kerek. Oh lah, madam. Terlebih handsome kot, madam. Ya, hati perempuan banyak dia. Terlebih handsome, madam. Ya ke? Macam tu, madam. Orang handsome di muka, orang handsome apa? Nanti Randy tolong Randy ketua kelas Randy tolong nanti bagi tahu Syaiful Rizal Okey. Dia bagi masa sampai Jumaat ni. Senang je buat video je dan hantar ke Telegram. Bukan susah pun. Okay, terima kasih semua. Good job. Yang kita boleh keluar dan kita bagi kepada next group untuk masuk. Assalamualaikum, madam. Okay. Assalamualaikum. Alright. Commander. Madam. Hello. Hello, madam. Hello. Hello, testing. Hello. 1, 2, 3. Hello.
Dah keluar ke guys? Dah keluar sih. Tapi screen ada. Okey, ada. Nampak. Sekejap tunggu madam pula. Ni madam tu. Madam. Hello? Hello? Halo, dengar si. Hello? Jelas si. Si jelas. Anjir lu. Pecah tak suara aku? Dah lah. Madam manakah? Mana madam? Halo. Yang ni slide aku lupa aku. Dengar ni. Okay, selamat pagi semua. Selamat pagi, madam. Pagi Semua madam. dah masuk dah Sorry madam tadi Ah. kita sekejap. Dah. Okay. Oh. Louis ada, Ellen, Joseph, Ada, Surat, madam. Ricky, Abang Nabil. Mana Abang Nabil ada? Abang Nabil dah. Abang Nabil. Berhenti madam. Berhenti ni ke? Bila dia cakap dia nak berhenti tu? Dia dah berhenti tapi dia belum keluar lagi grup. Macam itulah. Dia dah berhenti tapi dia belum keluar grup. Tak, dia belum settle apa dengan PA dia. Oh, belum settle dengan PA lagi. Okay. Muhammad Syazani ada? Saya madam. Okay, alright. Boleh teruskan? Assalamualaikum, selamat pagi madam. Kami daripada grup Sebening ingin membentangkan tentang tajuk keunikan adat Asam di Malaysia. Kaum Kadazan. Okay, silakan Riklin ke apa? Okay, terus saya. Siapa bentang tajuk tu? Aku paling last. Okay, siapa tu? Siapa Kematian. bentang tajuk ni kematian? Louis. Okey. Louis. Okay, kematian. Bom biru iaitu ramalan yang dilakukan oleh dukun melalui mimpi yang mengetahui kematian ataupun penyembuhan penyakit seseorang. Yang kedua, semua penduduk kampung dan saudara mara akan dimaklumkan tentang kematian seseorang kerana kesedihan tidak oleh hanya dirasai oleh keluarga si mati sahaja. Yang ketiga, pekerjaan tidak boleh dilakukan pada hari tersebut karena dipercayai hanya sia-sia dan tidak akan mendatangkan hasil, boleh mendatangkan penyakit. Hanya kepada masyarakat yang berdekatan sahaja. Di dalam rumah harus senyap dan sesiapa pun tidak dibenarkan bercakap kasar atau marah-marah. Hanya pukulan gong dan gendang dipalu perlahan saja kedengaran. Pakaian tradisional etnik di Sabah mempunyai ciri-ciri yang amat menarik untuk diselidik dari sesebuah etnik. Ia merupakan warisan peninggalan nenek moyang yang diturunkan sejak zaman berzaman. Yang kedua, dalam kajian ini, pakaian tradisional masyarakat daerah kita kajian.
Yang tak present boleh mute dulu tak? Mute dulu tak mikrofon tu? Madam tak dengar sangat apa yang Lewis cakap ni. Yang tak present mute kan dulu mikrofon. Syazani, mute kan mikrofon kamu. Sekejap. Dapat si? Dah? Boleh? Jelas? Okey. Ini tertumpu pada reka bentuk dan hiasan linangkit yang mendominasi hiasan gonop dan kuluwu dalam pakaian tradisional Lotus. Yang terakhir, linangkit ataupun sulaman merupakan nama panggilan kepada motif geometri yang dihasilkan berasaskan teknik sulaman. Okey. Saya lagi. Ellen. Aspek bahasa dalam masyarakat Kadazan Dusun. Yang pertama, bahasa merupakan pengenalan dan asas perpaduan bagi semua kaum. Demikian juga dengan kaum Kadazan Dusun yang mempunyai bahasanya sendiri, iaitu bahasa Kadazan Dusun. Bahasa ini adalah identiti bagi suku kaum Kadazan Dusun. Sekiranya lenyap bahasa maka sesuatu kaum itu juga akan pupus. Oleh itu, bahasa Kadazan Dusun ini harus dikembangkan dan dipelihara supaya tidak lenyap. Bagi mengembangkan dan memelihara bahasa ibunda kaum Kadazan Dusun ini lenyap, maka beberapa usaha telah diambil. Contohnya, bahasa Kadazan Dusun ini telah mula diajar di beberapa buah sekolah rendah terpilih untuk projek perintis pengajaran dan pembelajaran bahasa Kadazan Dusun. Yang kedua, Kadazan Dusun merupakan suku kaum yang terbesar di negeri Sabah. Mereka menuturkan banyak dialek dalam bahasa Kadazan Dusun. Walaupun terdapat perbezaan ini, namun ianya masih dalam rumpun suku kaum Kadazan Dusun. Dengan adanya pendidikan bahasa Kadazan Dusun di sekolah rendah kini, maka bahasa Kedusun ini akan dapat dimertabatkan dan dikekalkan serta dapat dipelihara daripada pupus. Yang ketiga, makanan bagi sesuatu kaum merupakan identiti dan pengenalan bagi suatu kaum. Terdapat banyak jenis makanan dalam masyarakat Kadazan Dusun. Biasanya kita dapat melihat pelbagai jenis hidangan ini di musim perayaan seperti Pesta Keamatan dan dirayakan setiap tahun, iaitu 30 dan 31 Mei. Yang keempat, masyarakat Sabah telah dianugerahkan dengan pelbagai jenis makanan. Ini adalah kerana keadaan semula jadi bentuk muka buminya banyak membekalkan sumber pencarian makanan. Contohnya, laut dan sungai yang dibekalkan dengan pelbagai jenis ikan, udang dan sebagainya. Hutan rimba yang ditumbuhnya dengan pelbagai jenis tumbuhan liar, herba, buah-buahan dan didiami pelbagai jenis hidupan liar. Masyarakat tempatan Sabah telah memperkenalkan pelbagai jenis makanan tradisi. Yang kelima, kebiasaan ini diamalkan oleh lebih dari 30 golongan etnik yang mana lebih dipengaruhi dengan cara hidup dan keadaan persekitaran tempat tinggal unik tertentu. Masyarakat kaum Kadazan Dusun di Sabah telah mengamalkan cara pemakanan tradisi serta turun-temurun dan masih diamalkan sehingga hari ini. Antara makanan tradisi yang terkenal di kalangan kaum Kadazan Dusun ialah Inawa, Nonsum, Pina Asakan, dan sup manuk lihing. Makanan-makanan ini dapat disediakan dengan pelbagai cara mengikut kebiasaan amalan tradisi kaum Kadazan Dusun. Okey, Next. seterusnya. Ambuyat, Hinaba, Nosom, Pinasakan
bosok dan sup manuk lihing. Makanan Kadazan kontemporari dipengaruhi oleh hidangan turun-temurun dan hidangan Cina dengan pengubah suaian unik dan nuansa serta penggunaan tertentu barang makanan boleh didapati di sini, terutama pucuk-pucuk rebung, sagu dan ikan air tawar. Pinasakan adalah salah satu hidangan Kadazan yang paling popular, yang pada asasnya adalah satu bentuk ikan air tawar jeruk. Satu lagi hidangan biasa ialah hinaba, ialah satu bentuk salad dengan kepingan-kepingan ikan mentah, peria serta bahan-bahan lain. Hinaba adalah sama seperti ceviche, iaitu ikan diperapkan dalam buah sitrus. Bambangan ialah buah biasanya dimakan dengan hidangan-hidangan sebagai satu pembuka selera. Satu lagi pembuka selera yang popular biasa oleh makan kaum Kadazan ialah mangga hijau, biasanya dicampur dengan kicap dan cili. Adab perkahwinan kaum Kadazan. Dalam adab perkahwinan kaum Kadazan, satu upacara khas dibuat iaitu pasangan pengantin tersebut dihendaki makan di dalam pinggan dan mangkuk yang sama. Ibu bapa pengantin lelaki tidak boleh sama sekali hadir di rumah pengantin perempuan sebelum pasangan itu sah bersatu. Perkara yang paling penting dalam upacara perkahwinan ini ialah miohon pinisi, iaitu upacara menukar gumpalan nasi. Pengantin lelaki dan perempuan duduk berhadapan di tengah-tengah bulatan gadis-gadis yang berpakaian tradisional berwarna hitam. Di hadapan mereka terletak seperiuk nasi dan kedua-dua pengantin akan menggenggam nasi dan periuk tersebut untuk dijadikan gumpalan sebesar telur ayam. Upacara miohon pinisi merupakan nazar perkahwinan menurut cara tradisional. Okay, seterusnya. Scott. Halo, saya Joseph Scott. Saya akan Joseph, bentangkan. louder please, louder. Halo. Okay. Kuat lagi sikit. Okay, saya akan bentangkan tentang dua subjek topik di jauh mic ya Scott. Dekat tuh. Jap. Halo. Kau pakai ni agak headphone kah? Macam ya, earphone. Halo. Okay. Coba pakai mic laptop ada sih. Sudah. Okay. Kakak kuat sikit lah. Oke. Musik Kadazan ya. Musik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum Kadazan Dusun amat menarik dan unik. Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kadazan Dusun dan nyanya berpotensi untuk diwarisi oleh generasi muda kini. Antara lain alat-alat musik tradisi yang populer ialah gong, sompoton, kulintangan, tonggungu atau tonggunga, bungkau, pumpua, sundatang, suling, turali, tongkungon, dan lain-lain lagi. Okay, next. Jadi ini adalah kulintangan, ini gong, next, ini gong, ini sompoton, next, ini tonggunga. Itulah topik musik tadi. Sekarang kita akan beralih ke topik tarian. Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu, tarian tradisional suku kaum Kadazan Dusun sering menjadi daya tarikan dan kemeriahan majelis tersebut. Setiap etnik dan dalam Kadazan Dusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu. Oke, pertama, tarian Sumazau. Tarian ini merupakan sejenis tarian tradisi rakyat Sabah yang amat terkenal di Sabah dan di seluruh Malaysia. Ia merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazan Dusun. Tarian ritualnya
memenuhi pelbagai fungsi seperti tarian Sumazau yang ditarikan untuk mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi, dan juga untuk menolak bala, menyemah semangat, dan mengubati penyakit. Gerak dan irama tari Sumazau adalah perlahan-lahan dan lemah lembut. Pasangan penari lelaki dan wanita menari berhadapan dan mereka menggerakkan kaki dengan langkah kecil. Sementara tumit kaki diangkat dan diturunkan mengikut irama lagu. Ketika menari, tangan dikepakkan keluar. Gerakannya turun naik seperti burung terbang. Biasanya Sumazau ditarikan semasa menyambut hari keramaian dan di majlis jamuan. Okey, ini adalah foto-foto tarian Sumazau dengan mereka menggunakan pakaian mereka. Pak ini bising-bising sangat. Tolong tutupkan mic. Joseph. Joseph, kamu dari kumpulan etnik mana ya? Apa? Kamu dari kumpulan etnik mana? Kamu Kadazan Dusun ke? Bukan. Bukan, saya kaum Bidayu. Bidayu. Oh, Iya, okey. bangsa Bidayu mana? Bidayu. Bidayu Serian. Bidayu Serian. Oh, Bidayu Serian. Iya. Okey, ada lagi? Okey, next. Sudah habis? Okey, sudah. Saya punya sudah habis. Okey, ada lagi yang belum bentang? Semua dah? Saya. Okey, teruskan. Reclean. Siap minum daging. Alamak, lekat pula. Okey. Dapat si. Biasa hari ni. Dapat si. Dengar si, madam? Hello? Dengar. Okey. Okey, teruskan. Okey. Upacara kaum Kadazan. Upacara Upacara mengginakan. Masyarakat Kadazan Dusun mempunyai upacara perpaduan keluarga yang dipanggil mengginakan. Semua ahli keluarga dijemput dan satu upacara menyembayangkan arak gampian kinomol yang diketuai oleh mereka yang mahir mengendi serta dijalankan pada waktu malam. Setelah selesai upacara tersebut, mereka mengambil bambu atau telutuk untuk dipukul tontongan bagi mengeluarkan bunyi. Menurut kepercayaan mereka, memukul hambu bertujuan memperbaiki dunia. Hari keluarga ini dihadiri semua ahli keluarga dan masyarakat kampung selama 7 hari berturut-turut. Okey, teruskan. Saya minum masih dekat ni. Lagging kamu ah. Okey. Syakura. Okey. Upacara Momohizan. Upacara Momohizan ini diadakan pada bulan Ogos atau bulan September apabila padi selesai dituai. Upacara Momohizan diadakan untuk memuja semangat padi dan memberi makan kepada penjaga semangat padi supaya membantu untuk menyuburkan padi dan melindungi padi dari sebarang penyakit atau bencana alam. Upacara Momohizan biasanya berlangsung di rumah keluarga suku kaum Kadazan Dusun, golongan berada. Sementara itu, golongan yang kurang berada akan meminta untuk didoakan bersama ataupun dalam bahasa Kadazun, Mi Kiom Tip. Next. Mana laptop clicking hari tu? Berat sangat tu agaknya. Kau main game ke dah kat situ? Tak ada game beda. Okey, dah tukar. Upacara Humabot. Upacara Humabot ialah
adat suku kaum Kadazan Dusun yang diamalkan oleh nenek moyang suku kaum ini apabila mendirikan rumah baru. Sebuah keluarga suku kaum ini yang akan mendirikan rumah akan meminta bobohizan untuk menjampi tanah tapak rumah itu didirikan. Bobohizan memasukkan benda-benda seperti garam, butang baju, dan kayu sapat ke liang tanah tempat yang dipacakkan. Selepas itu, bobohizan akan merenjis air di sekitar kawasan tapak rumah sambil membaca mentera. Ini bertujuan untuk menghalau roh-roh jahat yang berkeliaran di tapak rumah tersebut yang dipercayai akan mendatangkan malapetaka ataupun dalam bahasa Kadazan Dusun, kopizo yang akan dipacakkan jika tuan rumah termimpi baik. Tetapi jika sebaliknya, maka tapak tiang akan dialihkan sedikit dari tapak asal. Apabila rumah sudah didirikan, bobohizan akan dipanggil lagi dan kali ini upacara memodu atau memandikan rumah akan dijalankan. Bobohizan akan membaca mentera sambil kaum lelaki akan menyalakan apai pada bambu yang hujungnya dibungkus dengan getah si kalap dan membawa obor ini mengelilingi rangka-rangka atap rumah sambil bertempik sorak atau memangkis. Ini bertujuan untuk menghalau roh-roh jahat pembawa malapetaka. Come on. Ya, last rumusan. Dah tukar slide ke ni? Dah. Dia punya masih dekat yang nampak. Okey, dia ambil masa tu, dia loading. Baru tukar. Okay. Terakhir, rumusan. Menyelami budaya masyarakat Kadazan Dusun membuatkan saya agak terkilan kerana banyak perkara yang telah ditinggalkan. Kebanyakan adat, budaya dan kepercayaan dalam masyarakat Kadazan Dusun hanya tinggal nama saja. Sebagai contoh, adat upacara Miohon Pinisi. Walaupun adat ini masih diamalkan, tetapi pengisiannya amat berbeza. Adat-adat lama dalam majlis ini kebanyakannya dipengaruhi oleh cara hidup zaman moden. Oleh hal yang demikian, ianya telah digantikan dengan tata cara yang bersesuaian dengan cara hidup masyarakat ini. Setakat mana institusi perkawinan dan keluarga dalam masyarakat Kadazan Dusun dapat kekal sebagaimana dengan apa yang pernah diamalkan pada masa dahulu atau yang masih diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun yang tinggal di desa tidaklah dapat dipastikan. Ini kerana masyarakat Kadazan Dusun yang terdiri daripada pelbagai etnik yang kecil mempunyai pandangan yang berbeza. Pandangan yang berbeza itu sudah pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Kadazan Dusun. Okey. Ada lagi ke ni? Satu slide lagi. Ke dah? Sudah. Okey, sudah Ya. Okey, kalau sudah, terima kasih kepada semua ahli kumpulan kerana telah bekerjasama untuk menghasilkan satu pembentangan kedua, slide pembentangan kedua. Okey, satu explanation yang baik berkenaan dengan keunikan adat resam di Malaysia kamu memilih kaum Kadazan. Okey, so terima kasih kepada semua dan anda boleh keluar daripada Webex. Okay, madam. Alright. Saya madam. Alright. Okay, madam. Okay.